Hebrew Bible is full of references to, you see how beautiful. Kenapa Yahudi giat dan berkempen untuk menanam pokok gorkat? Adakah mereka mempercayai hadis Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang subscribe, terima kasih. Semoga sahabat semua yang tengok video ini Allah beri kebaikan, permudahkan urusan dan dipermudahkan rezeki. Amin ya rabbil alamin. Sahabat semua, kini orang Israel sedang menebang pokok-pokok zaitun di Palestin dan mereka menggantikannya dengan pokok gorkat. Tahukah sahabat semua apa itu pokok gorkat? InsyaAllah kita akan bahas dalam video ini. Beberapa tahun sebelum ini mereka telah menanam 220 juta pokok gorkat, sebagaimana yang kita boleh tengok di laman Israel sendiri, yaitu Jewish National Fund. Sahabat semua, apakah pokok gorkat ini dan kenapa mereka menanamnya dengan begitu banyak sekali? Sebenarnya pokok gorkat dinamakan dengan pelbagai nama, antaranya yaitu Lycium arabicum boys dan Nitraria ritusa, yang mana pokok ini mengandungi lebih kurang 90 spesies yang tumbuh di zon beriklim sederhana dan juga subtropika. Dan pokok gorkat ini sangat mudah ditanam dan ia boleh tumbuh di tempat yang panas dan juga kering. Pokok ini bukanlah memberi banyak manfaat, bahkan keadaannya seperti semak samun, berduri dan tidak produktif. Tetapi ia tetap menjadi pilihan orang Yahudi untuk ditanam dengan begitu banyak. Kenapa? Sahabat semua, rata-rata bila ditanya orang Yahudi, adakah mereka tahu mengenai pokok gorkat ini? Sebahagian mereka akan cuba menjawab, tidak tahu. Sedangkan mereka sebenarnya tahu. في المسلمين היהודים יסתרו יחבאו מאחורי העץ הזה. שמעת על זה? לא, זה משהו ביהדות? No. Have you ever heard of a tree called the Garkad tree? Okay. You want to tell us what you do with Islamic theology? Hold on. It could be, in Hebrew it could be Yimloach or it could be Atad. Dan hadis Nabi mengenai pokok gorkat ini telah pun dimasukkan ke dalam silibus sekolah mereka. Sahabat semua, mereka menanam pokok gorkat kerana mereka percaya kepada hadis Nabi, percaya kepada nasihat Rasulullah dan juga mereka bersedia kepada hari tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah berwasiat kepada kita dengan sabda Nabi SAW, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah akan berlaku peperangan di antara orang Islam dan juga orang Yahudi. Maka pada waktu itu tentera Yahudi akan dibunuh oleh tentera Islam. Sehingga apabila orang Yahudi berselindung di sebalik batu pokok, lalu batu dan pokok itu akan bersuara dan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ini ada Yahudi, marilah dan bunuhlah mereka." Kecuali pokok gorkat yang tidak bersuara, kerana sesungguhnya ia merupakan pokok Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat semua, akhir zaman nanti umat Islam dan Yahudi akan berperang. Mungkin sekarang kita dapat lihat umat Islam khususnya di Palestin ditindas, diperlekeh, hak mereka diambil, tanah dan rumah mereka dirampas oleh bangsa Yahud ini. Tapi nanti umat Islam akhir zaman nanti akan mendapat kebebasan dan akan menamatkan riwayat kaum Yahud ini. Dan sebenarnya mereka pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Mereka baca dan selidik hadis-hadis Nabi. Sebab itulah mereka bersedia. Sejak dahulu lagi bangsa mereka ini ramai yang diutuskan Nabi-Nabi. Antaranya Nabi Uzair, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa dan banyak lagi nabi-nabi yang diutuskan kepada bangsa Yahudi ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa penerimaan mereka? Mereka beriman ketika mereka hanya mendapat pembuktian, iaitu mukjizat daripada Nabi, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa AS membelah laut, seperti menyembuhkan orang buta dan sebagainya, dan banyak lagi, baru mereka beriman. Tapi selepas Nabi itu tidak ada, maka mereka kembali lagi menyembah sembahan mereka. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah perkara-perkara yang karut. Sedangkan mereka tahu adanya utusan Nabi kepada mereka. Bukan tak tahu, mana siap ada kitab. Dan akhir sekali Nabi Muhammad SAW diutuskan, mereka tahu sedikit sebanyak mengenai Nabi, tetapi sedikit sahaja yang beriman. Sebab Nabi Muhammad bukan daripada bangsa mereka. Nabi Muhammad berbangsa Arab dan mereka tidak mahu beriman disebabkan mereka berkata,
mereka lah bangsa yang paling mulia dan terbaik di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Yang bermaksud, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahawasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Jadi sahabat semua, Allah beri nikmat dan kelebihan kepada bangsa mereka. Lihatlah sekarang ni, ekonomi, teknologi mereka yang pegang, tapi mereka ini adalah bangsa yang tidak bersyukur, dan mereka menganggap mereka adalah bangsa yang paling mulia, sedangkan bangsa-bangsa lain mereka anggap sebagai bangsa yang hina. Sebab itulah mereka sesuka hati mengambil hak, melakukan apa sahaja yang mereka suka. Sahabat semua, berbalik kepada akhir zaman nanti, apabila bangsa Yahudi ini dikalahkan, maka mereka lari lintang pukang, bersembunyi di balik batu, pokok dan sebagainya, yang mana akhirnya semua benda akan bercakap. Bila ada bangsa Yahudi ini, maka benda-benda tersebut akan memberitahu dan mengatakan bahawa bangsa Yahudi ini ada di sebalik pokok, ada di sebalik batu dan sebagainya. Kecuali satu pokok yang tidak akan bercakap, diam sahaja, iaitu pokok Gorkat. Dan bangsa Yahudi ini mereka bersembunyi ke dalam pokok Gorkat ini, maka mereka terselamatlah kononnya. Akan tetapi mereka tersilap. Umat Islam juga membaca hadis Nabi, malah mengingati setiap wasiat yang diberikan oleh Nabi SAW, dan bangsa Yahud ini akan dihabiskan pada akhir zaman nanti. Jadi sahabat semua, tidak hairanlah pada zaman ini jika kita bercakap mengenai Islam, orang akan pandang lain. Jika kita mengamalkan Islam, orang akan pandang serong. Berpolitik, ekonomi dengan cara Islam, orang akan pandang lain. Sebab Islam akan menjadi asing akhir zaman nanti. Sekarang inilah sebagaimana wasiat Nabi SAW, bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan yang asing dan akan kembali pula dalam keadaan yang asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Sahabat semua, pesan baginda Nabi SAW, beruntunglah mereka yang asing, iaitu berpegang kepada Islam, mengamalkan Islam, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut Al-Quran dan Sunnah. Jadi sahabat semua, marilah kita berpegang teguh kepada agama Islam, mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian dalam hidup kita. Islam itu adalah way of life, cara hidup kita. Semoga Allah beri rahmat dan redha-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.